Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk tugasan video kajian teks pada kali ini, saya akan memulakan perbentangan yang bertajuk liberalisme. Apakah yang dimaksudkan dengan liberalisme? Seperti mana yang kita tahu, liberalisme merupakan salah satu pemikiran atau fahaman yang meletakkan kebebasan individu itu sebagai nilai kemanusiaan yang paling tinggi. Maksudnya, orang yang mengamalkan orang yang menganuti fahaman liberal ini, mereka amat menyanjung atau mereka amat mengangkat kebebasan individu itu sebagai kemanusiaan, nilai kemanusiaan yang paling tinggi. Selain itu juga, liberalisme ini juga amat berkait rapat dengan fahaman sekular, yang mana telah melahirkan pelbagai lagi jenis fahaman yang menentang fitrah sifat semula jadi manusia. Fahaman liberal ini amat sangat-sangat menekankan terhadap hak-hak peribadi dan kesamarataan jantina. Walaupun banyak fahaman ataupun banyak aliran liberal yang lahir dengan pelbagai dasar dan pandangan yang berlainan, tetapi mereka mempunyai prinsip yang sama, iaitu mengangkat ataupun menyanjung kebebasan berfikir, kebebasan bersuara, memberi batasan kuasa kepada kerajaan, hak individu dan pasaran bebas. Maksudnya, walaupun mereka fahaman liberal ini mempunyai pelbagai pandangan, pelbagai dasar yang berlainan, tetapi mereka mempunyai prinsip yang sama, iaitu mengangkat kebebasan individu, kebebasan dalam pelbagai aspek. Seterusnya, kita bagi kepada pengertian liberal itu sendiri. Apakah yang dimaksudkan dengan liberalisme? Perkataan liberalisme berasal daripada perkataan bahasa Inggeris yang bererti kebebasan. Perkataan ini merujuk kepada perkataan liberty dalam bahasa Inggeris ataupun perkataan liber dalam bahasa Perancis yang bermaksud bebas. Syekh Sulaiman Al-Qirasi dalam kitab dia Liberaliyah Al-Qirasi menyatakan bahawa liberalisme ini adalah mazhab pemikiran yang mementingkan kebebasan individu. Mazhab ini menekankan mengenai wajibnya dalam menghormati kebebasan individu serta berkeyakinan bahawa tugas utama pemerintah ialah dengan menjaga, melindungi kebebasan rakyat seperti kebebasan berfikir, kebebasan dalam menyampaikan pendapat, kebebasan dalam hak-hak peribadi dan kebebasan individu. Maknanya mereka yakin bahawa pihak kerajaan hendaklah melindungi mereka ini, hendaklah melindungi, hendaklah menjaga mereka yang menginginkan kepada kebebasan individu, ini kebebasan bersuara dan sebagainya lah. Seterusnya, berkaitan dengan maksud liberalisme ini juga, berdasarkan kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, fahaman liberal ataupun fahaman liberal ini bermaksud fahaman yang liberal atau fahaman atau pendirian yang mahukan demokrasi serta kebebasan dalam kegiatan ekonomi. Pelbagai isu dan pandangan yang disebarkan oleh penganut liberalisme ini yang mempunyai pemikiran liberalisme ini, pada mulanya mereka mengangkat tinggi slogan Islam sebagai salah satu cara hidup, sedangkan mereka sendiri telah dipengaruhi oleh pemikiran Islam demokrat yang dibawa oleh negara barat. Secara lebih jelas lagi, liberalisme ini merupakan satu kepercayaan falsafah hidup dan liberal yang meletakkan idea kebebasan sebagai prinsip tertinggi dalam usaha untuk membebaskan manusia daripada sebarang kawalan moral dan menggantikan peranan agama dalam mengatur kehidupan individu dan masyarakat. Maksud dia, liberalisme ini mereka menginginkan kepada kebebasan daripada sebarang kawalan moral ataupun kawalan agama. Maksudnya mereka ingin mengasingkan kehidupan seharian mereka daripada agama. Maknanya mereka berhak memilih apa yang mereka mahu. Seterusnya kita pergi kepada sejarah liberalisme. Bagaimana munculnya sejarah liberalisme itu?
Apabila musuh Islam tahu bahawa agama Islam tidak boleh dikalahkan dengan peperangan, lalu mereka menyusun strategi untuk mengalahkan Islam dari dalam. Serangan terhadap dunia Islam dari barat tidak tertumpu kepada peperangan bentuk fizikal sahaja, tetapi ia didatangkan dengan pelbagai bentuk dan keadaan. Sejarah kepada munculnya liberalisme ini dikaitkan dengan pertemuan yang berlaku dalam masyarakat barat pada ketika itu sekitar abad ke-15 hingga 17 Masihi, dengan sistem atau pihak berkuasa, terutamanya golongan gereja Kristian yang dikatakan telah melakukan penindasan dan penyelewengan terhadap rakyat. Maka gerakan pembaharuan yang dilancarkan pada zaman Renaissance yang dipimpin oleh beberapa orang tokoh, antaranya ialah Martin Luther, usaha yang bertujuan untuk menolak serta menghapuskan kekuasaan golongan gereja yang dikatakan telah mengawal kehidupan mereka. Akhirnya masyarakat telah berjaya mengalahkan dan membebaskan diri daripada kongkongan golongan gereja, lalu melakukan reformasi terhadap aspek-aspek kemajuan, aspek kemewahan, kebendaan, kemodenan, kemegahan dan kewangan semata-mata. Selain itu, lahirnya golongan Islam liberal dalam pemikiran Islam, kesan daripada falsafah liberalisme di barat tersebut. Istilah Islam liberal ini dikatakan pertama kali dikemukakan oleh Charles Kurzman dalam bukunya iaitu Liberal Islam, A Source Book 1988, dan diteruskan oleh Leonard Binder dalam bukunya Islamic Liberalism, A Critique of Development Ideologies 1998. Terdapat juga pendapat yang menyatakan bahawa Islam liberal ini muncul semasa zaman kejatuhan kerajaan Turki Uthmaniyah yang dipimpin pada waktu itu melakukan pembaharuan dalam sistem pemerintahan. Contohnya semasa zaman Mustafa Kamal Atatürk, di mana banyak perubahan yang dilakukan oleh Mustafa Kamal yang lebih kepada liberal, bersifat liberal. Usaha ini diteruskan oleh golongan Islam liberal yang lain yang lebih radikal seperti Ali Abdul Razik, Hasan Hanafi, Aminah Wadud dan ramai lagi. Di antara di kawasan Nusantara pula, golongan Islam liberal pertama kali bermula di Indonesia semenjak tahun 1970-an melalui usaha Abdul Mukti Ali, Harun Nasution, Nukolis Majidid, Ulil Absar dan lain-lain. Sehingga pada tahun 2001 mereka berjaya menubuhkan pertubuhan jaringan Islam liberal. Nukolis Majidid telah mencadangkan 3 idea yang bertujuan untuk menjalankan proses liberalisasi terhadap agama Islam, iaitu melalui sekularilisasi, kebebasan berfikir dan gagasan kemajuan. Bagi Malaysia pula, pemikiran liberal ini sudah lama bertapak di Malaysia. Namun pada zaman kini, agenda liberal didatangkan dalam pelbagai bentuk, antaranya melalui organisasi tertentu seperti Pertubuhan Interfaith Commission IFC. Sejarah awal sebelum tertubuhnya IFC di Malaysia ini, atau asalnya ialah Interreligious Council IRC, adalah melalui slogan dialog antara agama. Agenda ini telah dipelopori oleh Malaysian Consultative Council of Buddhism, Christianity, Hinduism, Sikhism dan Taoism yang ditubuhkan pada 1983, dan Christian Federation of Malaysia ditubuhkan pada 1985. Selain itu, Institut Kajian Dasar IKD telah ditubuhkan pada 1985 yang antara lain bertujuan untuk melahirkan kebangkitan kebudayaan, pembentukan masyarakat madani dan mempromosi interaksi antara negara-negara Asia Tenggara dan di luarnya melalui wacana isu kemodenan dan kebebasan. Manakala Sister in Islam SIS pula ditubuhkan pada 1988 bagi memperjuangkan isu-isu yang berkaitan dengan wanita Islam. Sekian, terima kasih.
Hukum hakam liberalisme, perkembangan kemasyarakatan dalam bidang sosial. Kebelakangan ini banyak menarik perhatian dan menimbulkan debat di kalangan masyarakat Islam dengan timbulnya isu-isu semasa contemporary yang melanda umat Islam dewasa ini, khususnya di kalangan generasi muda. Ramai yang mula membangkitkan isu-isu berkenaan dengan kesamarataan, gender, LGBT, demokrasi dan sebagainya, yang pada dasarnya ianya dibawa oleh golongan pemikiran liberal dan sekular. Oleh yang demikian, munculnya pelbagai jenis perdebatan dan pertelagahan yang dipimpin oleh golongan ilmuwan dan agamawan yang selalunya berkisar dengan kesesuaian pengamalan dengan ajaran Islam. Di samping itu, ideologi-ideologi moden yang bertentangan dengan ajaran Islam sangat mempengaruhi golongan belia dan golongan muda pada masa kini yang kurang memahami berkenaan dengan ajaran dan agama Islam yang betul dan hakiki, kerana menginginkan kehidupan yang serba bebas dan kemahuan diri sendiri tanpa ada batasan dan halangan. Boleh dikatakan segala konsep yang dibawa oleh Barat telah berjaya masuk dan mempengaruhi golongan-golongan muda, bukan saja golongan muda tetapi masyarakat di seluruh dunia, khususnya masyarakat Islam dan negara Malaysia. Begitulah usaha yang bersungguh-sungguh dilakukan oleh Barat untuk melemahkan Islam dengan memasukkan nilai liberalisme dan sekularisme dan kemanusiaan dalam ajaran Islam dan juga akidah umat Islam. Hasrat ini diungkap oleh seorang orientalis Barat yang bernama Gibbs dengan menyebut reformasi adalah program utama dari liberalisme Barat. Kita mengharapkan agar orientasi itu menjadi satu kaedah cara baru untuk memasukkan nilai liberalisme dan humanisme dalam diri umat Islam. Syariah ialah musuh utama kaum liberalisme dan sekularisme. Berikut lanjutan daripada penentangan mereka terhadap akidah dan agama. Syariah Islam banyak bertentangan dengan undang-undang dan falsafah perundangan liberal. Misalnya, pengharaman riba, judi, arak, zina dan sebagainya. Bagi golongan ini, Allah Subhanahu Wa Taala diakui sebagai pencipta alam sahaja dan bukanlah pemerintah seluruh alam. Mereka beranggapan bahawa perundangan dan pemerintahan adalah hak mutlak mereka sendiri. Oleh itu, mereka melakukan segala keinginan mereka dan kemahuan mereka tanpa adanya batasan dan ikatan dalam agama. Mereka juga ingin membebaskan diri mereka daripada ikatan agama sehingga mereka menggunakan dalil daripada Al-Quran, tiada paksaan dalam agama, kerana ingin menyatakan tiada paksaan dalam melakukan amalan dalam agama Islam. Dan mereka menjadikan dalil Al-Quran dengan sesuka hati mereka mengikut fikiran mereka sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat ke-85 yang berbunyi, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari agama selain daripada agama yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu agama Islam, maka agamanya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kelak di akhirat mereka akan dibangkitkan dan termasuk di kalangan golongan mereka yang rugi. Menurut Mufti Wilayah Persekutuan, liberalisme dan sekularisme adalah serangan pemikiran yang merupakan strategi Barat yang paling ampuh bagi melumpuhkan pertahanan akidah umat Islam daripada luar. Ia berlaku dengan memasukkan ideologi ciptaan mereka secara halus tanpa disedari. Idea-idea ini yang ditawarkan dengan lebih jelas dan kesannya langsung terhadap akidah dan syariah Islam. Malah ia terbukti bahawa
telah meninggalkan impak yang sangat besar sehingga mewujudkan masyarakat Islam yang hilang jati diri dan nilai keimanan yang kukuh terhadap agama Islam itu sendiri. Secara umumnya, pengamalan liberalism dan sekularisme adalah ditolak sama sekali dalam ajaran agama Islam, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Melihat kepada bahayanya ancaman liberalism dan sekularisme terhadap agama dan negara, beberapa fatwa telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa agama Islam di Malaysia. Dalam hal ini, Muzakarah Jawatan Kuasa Majlis Fatwa Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-74 telah bersidang pada 25 sehingga 27 Julai 2006 telah membincangkan tentang aliran pemikiran liberal, hukum dan implikasinya terhadap Islam di Malaysia. Muzakarah telah memutuskan bahawa gerakan pemikiran liberal mengandungi fahaman-fahaman yang didapati menyeleweng daripada aspek akidah dan syariah Islam. Liberalisme agama adalah satu ideologi yang mahu meminggirkan agama dan mengamalkan penggunaan rasional akal dalam menyelesaikan persoalan agama semata-mata. Oleh itu, umat Islam hendaklah mempunyai jati diri yang kuat serta ilmu yang benar untuk membendung ideologi-ideologi barat dan moden seperti liberalism dan sekular daripada terus mengembangkan pemikiran dan pengaruhnya. Fenomena Islam liberal di Malaysia pada masa kini menunjukkan bahawa pemikiran ini semakin luas ke seluruh negara walaupun fatwa pengharamannya telah dikeluarkan. Golongan yang mempunyai pemikiran liberal ini juga telah berani mengeluarkan suara dan pendapat mereka masing-masing di khalayak umum. Sekian, sampai di sini sahaja. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadhil waj'alna lil muttaqina imama.